Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera untuk semua murid di Malaysia. Apa khabar semua pada hari ini? Cikgu harap semua dalam keadaan sihat ya. Bersama saya, Cikgu Farina di Brainic.my, kita akan belajar bab 5, topik kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. Pada video kali ini, kita akan lihat subtopik yang kedua iaitu 5.2 pembesaran. Cuba anda lihat gambar di sebelah cikgu ini. Ini adalah satu contoh model bangunan. Model bangunan ini mempunyai bentuk yang sama dengan bangunan sebenar walaupun saiz yang berbeza. Maka, dua objek geometri adalah serupa jika yang pertama, semua sudut sepadan adalah sama. Yang kedua, semua sudut nisbah sisi sepadan adalah sama. Mari kita lihat contoh yang telah cikgu sediakan. Jom kita tengok. Tentukan sama ada setiap pasangan objek geometri berikut adalah serupa. Yang pertama, berdasarkan gambar rajah ini, kita tahu bahawa sudut A adalah 47 darjah, sudut B adalah 79 darjah yang mana sudut pada bahagian B sepadan dengan sudut pada bahagian F. Untuk sudut C, kita boleh dapat dengan mengambil sudut pedalaman segitiga iaitu 180 darjah, tolakkan dengan sudut pada bahagian A 47 darjah dan 79 darjah untuk sudut B dan kita akan dapat 54 darjah. Maka kita tahu sudut C sepadan dengan sudut G. Bagi sepasang segitiga, semua sisi sepadan berkadaran apabila semua sudut sepadan adalah sama. Maka segitiga ABC dan segitiga EFG adalah serupa. Mari kita lihat contoh yang kedua. Diberi AB bersamaan 6 cm, AD bersamaan dengan 6 cm juga dan untuk gambar rajah yang kedua diberi panjang PS sebanyak 12 cm dan panjang RS sebanyak 10 cm. Semua sudut sepadan adalah sama, tetapi mari kita lihat kepada nisbah. Nisbah AB kepada PQ sama dengan nisbah DC kepada SR iaitu sebanyak 6/10 bersamaan dengan 3/5. Manakala nisbah yang kedua, panjang AD nisbahkan dengan panjang PS bersamaan dengan panjang BC nisbahkan kepada QR dan kita akan dapat 6/12 bersamaan dengan 1/2. Kita boleh lihat di sini, nisbah untuk kedua-dua ini tidak sepadan. Maka, segi empat ABCD dan segi empat PQRS tidak serupa. Seterusnya, mari kita lihat pula konsep pembesaran. Pembesaran adalah satu transformasi dengan semua titik objek bergerak daripada satu titik tetap dengan satu nisbah yang malah. Titik tetap itu dikenali sebagai pusat pembesaran dan nisbah malah itu dikenali sebagai faktor skala. Secara umumnya, rumus untuk mencari faktor skala bagi suatu pembesaran adalah K sama dengan jarak titik sepadan imej dari P bahagikan dengan jarak titik objek dari P. Yang kedua, K bersamaan dengan panjang sisi sepadan imej bahagi dengan panjang sisi objek. Anda tak perlu hafal rumus ni tahu, sebab rumus-rumus ni akan dibekalkan dalam kertas peperiksaan nanti. Nilai faktor skala yang berbeza mempunyai kesan pembesaran yang berbeza. Mari kita lihat jadual ini. Untuk faktor skala K lebih besar daripada 1, akan menghasilkan saiz yang lebih besar daripada objek. Manakala kedudukan imej terhadap pusat pembesaran P akan berada di sebelah yang sama dengan objek. Manakala untuk K sama dengan 1 akan menghasilkan saiz imej yang sama dengan objek dan imej akan berada di sebelah yang sama dengan objek juga. Seterusnya, untuk nilai K yang kurang daripada 1 tetapi lebih besar daripada sifar akan menghasilkan saiz imej yang lebih kecil daripada saiz objek dan imej akan berada di sebelah yang sama dengan objek juga. Seterusnya, untuk nilai K yang lebih kecil daripada sifar tetapi lebih besar daripada negatif 1
akan menghasilkan saiz image yang lebih kecil daripada saiz objek dan kedudukan image akan berada di sebelah yang bertentangan dengan objek. Untuk K sama dengan -1, image yang terhasil akan sama saiz dengan objek, tetapi image ini akan berada di sebelah yang bertentangan dengan objek. Manakala untuk K yang lebih kecil daripada nilai -1 akan menghasilkan image yang lebih besar daripada saiz objek dan berada di sebelah yang bertentangan dengan objek. Berdasarkan jadual ini, kita boleh nampak jika nilai K bernilai positif, kedudukan image akan berada di sebelah yang sama dengan objek. Manakala jika nilai K nombor negatif, maka image akan berada di sebelah yang bertentangan dengan objek. Sebelum kita lihat kepada contoh soalan yang telah cikgu sediakan, mari kita kenal pasti dulu kata kunci yang diperlukan untuk memerihalkan suatu pembesaran. Kata kunci yang pertama adalah perkataan pembesaran. Yang kedua dengan faktor skala. Dan yang ketiga pada pusat dalam bentuk koordinat X, Y. Sekarang ni barulah kita boleh tengok contoh yang telah cikgu sediakan. Jom kita tengok. Diberi R, ialah image bagi objek R. Perihalkan pembesaran bagi setiap yang berikut. Yang pertama, kita akan ambil sisi yang sepadan iaitu sisi AB dan sisi KL. Seterusnya, kita akan menggunakan panjang sisi AB dan sisi KL ini untuk mencari faktor skala menggunakan rumus K sama dengan panjang image bahagi panjang objek. So di sini KL adalah image, maka kita akan ambil nilai 6 bahagikan dengan nilai sisi untuk AB iaitu objek. So kita akan dapat 6 bahagi 2 sama dengan 3. Untuk mencari pusat pembesaran, kita akan sambungkan garisan untuk bucu-bucu yang sepadan. Bucu K akan disambungkan kepada bucu A. Kita akan buat garisan untuk bucu L dan juga bucu B. Dan kita akan buat garisan untuk bucu M dan juga bucu C. Hasil daripada garisan-garisan tadi, kita akan nampak ada satu titik persilangan. Itulah pusat pembesaran. Berdasarkan graf ini, kita boleh dapat pusat pembesarannya adalah -4, 4. Maka, untuk contoh soalan ini, kita boleh perihalkan sebagai pembesaran dengan faktor skala 3 pada pusat -4, 4. Seterusnya, mari kita lihat pula contoh yang kedua. Seperti biasa, kita akan ambil sisi yang sepadan iaitu sisi AB dan juga sisi KJ. Seterusnya, kita akan menggunakan rumus faktor skala K sama dengan panjang image bahagi panjang objek. Berdasarkan gambar yang kita ada, kita akan ambil panjang KJ sebagai panjang image iaitu 4 bahagikan dengan sisi AB iaitu 2 dan kita akan dapat faktor skala sebanyak 2. Untuk mencari pusat pembesaran, kita akan sambungkan garisan untuk bucu-bucu yang sepadan. Bucu J akan disambungkan kepada bucu B, bucu K akan disambungkan kepada bucu A dan bucu L disambungkan kepada bucu C. Hasil daripada garisan-garisan tadi, kita akan nampak ada satu titik persilangan iaitu pada titik D yang mana koordinatnya adalah 5, -5, maka itulah pusat untuk pembesaran. Maka untuk contoh soalan ini, kita boleh perihalkan sebagai pembesaran dengan faktor skala 2 pada pusat 5, -5. Selesai. Okey murid-murid, mari kita ingat semula apa yang telah kita pelajari pada video kali ini. Kita telah belajar mengenai keserupaan rumus untuk menentukan faktor skala suatu pembesaran iaitu K sama dengan panjang sisi sepadan image kita bahagikan dengan panjang sisi objek. Kemudian, kita juga telah belajar bagaimana untuk mencari pusat pembesaran iaitu dengan menghubungkan garis-garis mengikut bucu-bucu yang sepadan. Kita juga telah mengenal pasti kata kunci yang diperlukan untuk memerihalkan suatu pembesaran iaitu pembesaran
dengan faktor skala dan juga pada pusat. So 3 ni kena ingat ya. Nantikan video yang seterusnya daripada cikgu untuk kita terokai lebih mendalam mengenai kaedah melukis imej ataupun objek berdasarkan nilai faktor skala. Seperti biasa, pesanan tulus ikhlas daripada cikgu, jangan lupa buat latihan. Ingatlah, mengeluh membuat hidup kita tertekan sedangkan bersyukur membawa kita kepada jalan kemudahan. Teruskan usaha wahai anak muridku. Bersama saya, Cikgu Farina di Brainiac Nomai. Moga kita berjumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye.